Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dalam satu majlis supaya kita nak muzakarahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan lagi pula Allah Subhanahu wa taala jemputkan kita jadi salah seorang daripada pengikut-pengikut di majlis yang Allah Subhanahu wa taala redha. Jadi kita kena syukurlah, kita kena terima kasih kepada Allah. Sebabnya kalau bukan sebab Allah pilih, bukan sebab Allah ambil kita, bermakna izinkan kita mari sini, kita tak akan dapat mari. Ning buat Allah Subhanahu wa taala izin dan Allah Subhanahu wa taala madah dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita dari seramai-ramai penduduk dan seramai-ramai manusia, maka kita syukurlah sebab tanda bagi kata Allah Subhanahu wa taala tu sayang kepada kita. Tiap-tiap satu kali kita boleh buat kebajikan, Allah Ta'ala sayang ke kita. Sebab kalau Allah tak sayang, Allah tak izin we boleh buat kebajikan. Allah tak izin we kita boleh buat satu-satu perkara yang dapat pahala. Pasal apabila orang dapat pahala tu boleh masuk syurga. Dan syurga ni Allah cada bagi orang yang Allah redha, Allah kandak, Allah nak we yang masuk dan Allah sayang kepada dia ya. Orang tak kena, orang yang murka, orang yang dia marah, orang yang dia tak kena saat itu Allah Ta'ala tak izin biar masuk dalam syurga. Pasal syurga ni nilai yang mahal harga. Di sisi Allah SWT dan di sisi semua makhluk dan semua manusia ni mahal harga syurga tu. Sampai tu nak carilah harta mai beli syurga pun tak leh. Tak padat. Kalau kita hidup semenjak daripada kita hidup daripada perut ibu kita. Kita tubik daripada perut ibu kita. Serta ketika tu kita buat amal ibadat selalu dah. Kita tak pernah buat maksiat. Kita tak pernah buat perkara yang Allah SWT marah. Tubik mari sentiasa berzikrillah. Tubik mari sentiasa buat amal ibadat selalu dengan semaya dan bagi perdu. Buat selalu dah. Kau tubik mari orang lain tiap kuih-kuih dak kita subhanallah, subhanallah selalu dah ketika tu. Dan kita tak pernah buat barang Allah Ta'ala marah sehingga sampai kita mati. Kita duduk sentiasa duduk di jalan Allah sama-sama. Semua ibadat tu kalau nak pergi beli syurga Allah SWT, bata keping, bata belak syurga sekeping pun tak boleh beli. Mahal lagi. Kalau semenjak daripada tubik daripada perut tu, zikir lalu dah. Dan tak biasa buat maksiat sekali habuk dalam hidup sehingga sampai kau mati. Nak rayak pada ketika tu kita buat amal ibadat tahu tu pun tak laku lagi. Ibadat kita tak boleh beli, syurga mahal lagi. Sebab tu orang yang dapat syurga ni, orang yang nak boleh syurga ni, saya kena ada dalam hidup dia. Keredaan Allah. Kena Allah kena kau ya. Dok ke mana pun. Nak duk lah mana ikut. Nak buat ke mana ikut. Asal kamu duk jadi Allah Ta'ala kena kamu. Walaupun kita ada dosa besar bukit Uhud. Walaupun kita ada dosa sama banyak dengan air laut di patah. Tapi kalau Allah wireda kalau kita sutih. Kita boleh masuk surga tanpa hisab. Dan kita boleh masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surga ni tempat yang sehabis-habis nikmat dah. Sebab yang sehabis-habis sedap. Tak ada dah nak cari tempat yang sedap lebih daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita apabila kita boleh buat satu-satu perkara kebajikan, kita boleh buat satu-satu perkara ibadah, kita kena mujur dan kita kena syukur, kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kita nak main ngaji dua kitab, iaitu satunya Perdu'ain. Yang keduanya kita nak ngaji perkenaan dengan kitab Muhimmah, iaitu perkenaan dengan rumah tangga. Untuk nak persatuan rumah tangga atau nak damaikan rumah tangga, nak jadi keluarga tu jadi keluarga yang bahagia dan kena cara Allah Ta'ala nak. Dua ilmu yang kita nak ngaji pada hari ni. Jadi kitab yang pertama yang kita nak ngaji pada hari ini iaitu kitab Perdu'ain.
Kita berdoa ini, kita ngaji learning, duduk ngaji perkenaan dengan kita nak kena deh. Kita nak kenakan ahlul bait. Bermakna kita nak kena orang di dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita kena Nabi dan kita kena orang dekat dengan Nabi. Siapa orang dekat dengan Nabi? Isteri Rasulullah, bining-bining dia, dan anak-anak Rasulullah dan cucu-cucu Rasulullah. Kita hanya sekadar kena nama saja. Berkenaan dengan kisah mereka, kita tak tahu lagi. Dan kalau sebut bini Nabi, hak kita kena dua orang ya. Iaitu Aisyah dengan Khadijah. Lain daripada tu, tak tahu bini Nabi ada berapa? Tak tahu. Bini Nabi tak kedua ya kah? Tak. Bini Nabi sebelah ke? Bini Nabi sebelah. Sebelah orang bini Nabi SAW ni yang pertama sekali ni Khadijah Al-Kubra. Khadijah binti Khuwailid. Bini yang pertama bagi Rasulullah SAW nikah semenjak daripada Rasulullah tak jadi Nabi, tak jadi Rasul, tak dapat wahyu apa-apa sekalipun. Nikah dengan Khadijah. Dan duduk sekali dengan Khadijah, saya ingat siapa ke? Awal-awal Islam. Bermakna, kijau Islam, dakwah Islam mula-mula, dia dengan Khadijah lah orang yang kuat di atas mendakwahkan. Orang yang duduk di kanan Rasulullah, duduk di belakang Rasulullah pada masa Rasulullah dakwah tu adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keduanya isteri Rasulullah iaitu Aisyah binti Abu Bakar. Iaitu anak bagi khalifah yang pertama. Yang kita kenal dia sebagai sahabat sejati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak tino dia ni nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ketiganya Hafsah binti Umar adalah anak bagi khalifah yang kedua di dalam Islam iaitu Hafsah binti Umar, anak bagi Sayyidina Umar. Dan isteri Nabi yang keempat iaitu Ummi Habibah atau Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Pak orang dah. Lagi ada lagi bini Nabi. Yang kelima Saudah binti Zam'ah. Yang keenam Ummi Salamah binti Abi Umayyah. Yang ketujuh bini Nabi nama Safiyah binti Huyyi. Yang ke-8 bini Nabi nama Maimunah binti Al-Haris. Yang ke-9 Zainab binti Jahshin. Yang ke-10 Zainab binti Khuzaimah. Dan yang ke-11 Juwairiyah binti Al-Haris. 11 orang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kena 2 orang tak bagi 2 lagi. Sebab tu hari ni kita nak mari cari seorang demi seorang wifak kita kenal. Khadijah Al-Kubra kita kecek dah. Dia adalah seorang yang gerbel semua-semua kepada agama Allah SWT. Kita kenal dah dia. Kalau dengar kisah dia, kita tak boleh duduk setara dia. Pasal apa? Pasal kekuatan email lagi pula pengorbanan dia daripada orang kaya-kaya sepertiga dalam negeri Mekah. Jadi orang yang sesak sehingga sampai ketika dia mati 83 tapung baju dia kena tapung. Dan Nabi kita sedih tengok. Kenapa? Pada masa ketika dia mati tak ada kain nak mari tutup jadi kain kapel bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pasal dia mati dalam masa orang Islam kena boikot, orang Islam kena lari daripada nak hubungi dengan orang kafir. Bermakna nak jual beli tak boleh jual ke orang Islam. Nak makan gapo kena makan upuk-upuk, kena makan daun kayu saja. Bagi jual beli ni demo kalau tahu kata Islam tak jual. Jadi susah masa Khadijah Al-Kubra meninggal dunia. Dan isteri yang kedua pun kita kenal adalah seorang yang dikatakan bini Nabi yang reti, yang pandai, yang meher. Ada siapa boleh gelar sayap kiri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai hukum, orang yang boleh gatilah daripada jawab soalan bagi orang yang tanya hukum daripada sahabat-sahabiah iaitu Aisyah radhiyallahu anha, anak bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Walaupun dia lagu ni pun dia isteri Rasulullah ni royak dah kata dia ada kepandaian masing-masing. Hak tu bijak masalah ning, hak ning bijak masalah tu. Jadi Hafsah binti Umar pun kita ngaji dah. Hari ni kita nak ngaji isteri Rasulullah yang keempat. Isteri Rasulullah yang keempat iaitu namanya
Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ada bini Nabi seorang nama Ummu Habibah. Dek. Kalau anak kita ke cucu kita ke waris kita nama Habibah, bermakna gelar daripada isteri-isteri Nabi. Dek. Ummu Habibah bin Abi Sufyan ni, dek. Siapa dia Ummu Habibah bin Abi Sufyan? Dia Ummu Habibah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah bin Abi Sufyan adalah seorang tino yang boleh nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak ada kali dengan Rasulullah pada masa ketika dia nikah. Bermakna ketika dia nikah tu dia duduk di Habasyah Afrika dan Nabi duduk di Madinah. Tak ada duduk dekat. Bermakna orang nikah ni hak jatuh pergi mahak tino atau kita pergi nikah di masjid atau gitu dah. Tapi Nabi dengan Ummu Habibah ni adalah nikah jarak antara dengan Nabi dengan dia tu jauh. Nabi duduk di Madinah dan dia duduk di Habasyah. Habasyah ni Afrika. Afrika. Bapa nikah jauh gitu mau lalu? Nikah lah mana jauh, telefon tak ada zaman dulu. Internet video call tak ada zaman dulu. Nikah lah mana Nabi dengan Ummi Habibah. Hari ni kita nak mari dengar kisah Ummu Habibah. Lagu mana kisah dia? Mari kita pakat dengar. Sebagaimana kita tahu dah. Biasa orang Arab ni nama hok kita dok panggil-panggil atau nama hok termasyhur di dalam negeri Arabnya banyak ke ada Ummu, Abu, Abi, Ibni, bintu, ada gitu lek depan. Ibnu Ibnu Qasim atau Ummi Habibah, Ummu Sulaim, ada Ummu, ada Ummi, ada gitu depan tu. Kita tahu kata kalulah nama tu ada Ummu, bintu atau Ibnu lek depan tu. Abu Hurairah misalnya kata tu bukan nama sungguh. Tu adalah gelar. Pasal orang dalam negeri Arab ni ya soho anak sulung. Ya soho anak sulung. Ya bangga-bangga dengan anak sulung. Anak sulung dia tino ke, anak sulung dia yatim ke, dia tak panggil dah nama dia sendiri. Kalau dia nama gapa-gapa sekalipun, dia panggil mak bagi anak sulung dia. Dan Ummu Habibah pun lagu tu juga, sahabat dia ada anak dia seorang nama Habibah. Lalu tu dia digelarkan Ummu Habibah. Dia panggil nama anak sulung, dia bangga dengan anak sulung. Kalau anak sulung kita nama Muslim, kita kena Ummu Muslim. Abu Muslim. Abu Hurairah tu bukan anak yang nama Hurairah dah. Lama kita kata Abu Hurairah anak dia nama kucing. Bukan. Abu Hurairah ni gelar betul. Tak ada anak nama Hurairah. Abu Hurairah ni adalah dia ni adalah seorang yang sayang dan kasih kepada kucing. Kalau kita kajak lah ni tatmel orang panggil dia. Sayang kepada kucing, kasih kepada kucing sehingga siapa kata dia jong. Kalau satu hari tu dia nak pergi di masjid, tengok kucing duduk tidur atas jubah dia. Dia tidur atas jubah pakai dia. Pakai untuk nak pergi maya, untuk nak pergi sejid lah. Kemudian kucing duduk tidur saat ni, dia tengok kucing tidur leno, kucing tidur sedap, kucing tidur tak khabar lah. Kemudian dia pun carilah guting ke pisah, aku mari guting tepat hok kucing tidur saat ni. Jadi bulat duk. Jadi tapung buka duk. Jubah dia pakai pergi sejid. Nabi wi lalu dah Abu Hurairah mung ni bapak bagi kucing. Bermakna mung ni sayang ke kucing. Adalah seorang yang sayang ke kucing. Kalau dia sayang ke kucing, kasih ke kucing tak? Nolong Abu Hurairah lah. Seorang perawi hadis daripada negeri Taif. Dia asal dari negeri Taif dah. Supaya juga Ummu Habibah. Ummu Habibah pun bukan nama dia. Nama asal dia gapo? Nama asal dia. Nama asal dianya iaitu dia nama Ramlah. Kalau siapa ada nama Ramlah, nama bagi Ummi Habibah. Nama dia nama Ramlah. Jangan tapi lekat. Tak lekat lah
Ramlah tu lekat Ummu Habibah. Mak bagi Habibah. Anak sulung dia nama Habibah. Dek. Dia namanya Ramlah bin Abi Sufyan. Kalau kita dengar Abi Sufyan, Ramlah bin Abi Sufyan, baka dia Abi Sufyan ni bukan lekeh-lekeh. Pasal Abi Sufyan ni adalah pembesar di dalam negeri Mekah, orang netai dengan Rasulullah lama satu kali. Jadi biling Rasulullah anak dia. Dia nama Ramlah bin Abi Sufyan atau setengah riwayat kata nama Hindun. Tapi Hindun tu tak termasyhur lah. Hak masyhurnya kebanyakan orang kata dia ni nama Ramlah. Jadi kesamaran di atas nama sungguh dia. Jadi waswah di atas nama sungguh dia pasal duk panggil Ummu Habibah tu lah. Tu ya, buat tak duk panggil nama gelar dia, dek. Jadi dia namanya Ramlah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dan lek mak dia pula. Saat ni keturunan lek ayah. Hak ni keturunan lek mak dia nama Ramlah, ibunya nama Safiyah binti Abil As bin Umayyah. Kalau kita kira gimari, sungguh pun ayah dia ni adalah penetai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang netai Nabi dalam buat dakwah, dalam bawa agama baru, dalam bawa agama Islam ni, tapi keturunan Ummu Habibah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah keturunan Tullah. Pasal apa? Pasal dia ada cekwa orang Tullah, iaitu cekwa nama Abdul Manaf. Dek, Nabi kita ada cekwa ya nama Abdul Manaf. Abdul Manaf tu cekwa Tullah tu dengan Ummu Habibah. Dek, cekwa Tullah. Orang seketurunan lah. Orang seketurunan. Dek. Dan mak dia saat ni Safiyah saat ni tu, mak bagi Ummi Habibah ni adalah mak dara bagi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kok tu ya, dia duduk main kok tu ya. Cuma boleh hidayah ke tak boleh hidayah. Cuma alik Ummu Habibah ni pak dia netai, tak usah tinggal agama dulu. Dek, lagu tulah. Kemudian Ummu Habibah ni dia beranak pada masa 25 tahun sebelum hijrah. Sebelum daripada Nabi kita nak hijrah pergi duduk di Madinah tu. Lepas daripada Nabi nak duduk toleh tu. Di Mekah sebab orang ganggu Nabi kuat. Sebab Nabi bawa agama sebab agama orang tak kenal ni. Penduduk-penduduk Quraisy, penduduk-penduduk ahli Quraisy bermakna orang kafir Quraisy ni, dia tak kenal ke Nabi sehingga Nabi tak boleh duduk. Sebab kalau duduk, kaca duduk, dia membunuh lah. Lalu tu Nabi hijrah. Pada ketika Nabi hijrah, Ummu Habibah umur 25 tahun. Dia hidup sebelum daripada nak hijrah, 25 tahun bermakna ketika Rasulullah hijrah pergi ke Madinah, 41 dah. 41. Hijrah yang pertama lah ni 1400 lebih dah. Hijrah Nabi tu 1400 lebih tahun Islam tu. Belum daripada tu 25 tahun tu dia hidup. Hari beranak dia 25 tahun sebelum daripada Nabi kita nak hijrah. Bermakna ketika Nabi hijrah dia umur 25 tahun. Debak. Ketika tu dia wairun dah, dia dewasa dah. Deh. Jadi Ummu Habibah ni adalah seorang perempuan yang dia saat itu hijrah pergi kepada negeri Habasyah. Bapa yang boleh hijrah pergi kepada negeri Habasyah? Bapa kena pergi duduk di Afrika. Sedangkan dia duduk dalam negeri Mekah sendiri-sendiri. Keluarga, adik-beradik, ayah, mak duduk situ belakang. Bapa dia kena hijrah pergi kepada negeri Habasyah. Pergi di Afrika. Sebabnya Ummu Habibah ni ketika Rasulullah sebar agama di dalam negeri Mekah, dia sekali dengan tok laki dia, Ubaidillah. Nama tok laki dia tu Ubaidillah. Dia sekali dengan Ubaidillah, tok laki bagi Ummu Habibah ni, sepakat dengan Ummu Habibah nak masuk agama Islam hak Nabi bawa. Sedangkan dia jadi anak bagi pembesar Quraisy. Dan dia jadi anak bagi orang netai dengan agama ni. Sebab itu susah kehidupan dia.
Dek, sabit tu apabila jadi susah lagu tu, masa ketika tu Nabi kita saat ni tu pesan kepada siapa-siapa dia yang pengikut agama Islam, yang masuk agama Islam ni, kalau nak wi selamat, kalau nak wi selamat daripada duduk dalam agama ni, nak jaga iman, nak wi jadi tetap iman, tak usah wi jadi kena ganggu kau orang kafir Quraisy, kena pindah deh, kena yaitin. Kena pindah pergi duduk di negeri Habasyah. Pasal negeri Habasyah ni termasuk raja baik. Orang panggil negeri Seripap. Negeri yang raja dia tak ada orang panggil sakat teh. Mung nak agama gapo boleh duduk dalam negeri ni. Bermakna Seripap tak ada sakat teh dalam negeri Habasyah. Lalu tu banyak di kalangan orang Islam di dalam negeri Madinah pindah pergi duduk di dalam negeri Habasyah. Pindah pergi duduk di dalam negeri Habasyah. Dan termasuk pada kali yang kedua ni, 2 kali orang Mekah pindah pergi duduk di dalam negeri Habasyah 2 kali, sebanyak 2 kali. Kali yang pertama ni Ummu Habibah tak pergi lagi. Dan kali yang kedua ni lah Ummu Habibah pergi sekali dengan tok laki dia. Pada masa dia pindah daripada negeri Mekah untuk nak pergi di negeri Habasyah. Pada masa ketika dia duduk dalam perjalanan. Zaman dulu kereta api tak ada, kapal tu tak ada, kereta motor tak ada. Kalau orang kaya sikit ada lah uta ke kuda deh. Tapi kalau orang susah-susah ke, ada kuda sekor, uta sekor ke, mau naik, aku naik lagu tu lah. Pindah daripada jarak di antara negeri Mekah dengan Habasyah ni jauh antara dia. Jarak jauh di antara negeri Mekah dengan negeri Habasyah. Dan jalan kaki lah Ummu Habibah dengan tok laki dia niat demi nak keselamatan iman di dalam dada dia. Sebab kalau dia duduk sini cerak dah. Dia ni adalah anak pembesar Quraisy. Anak pembesar, yakni anak bagi Abu Sufyan. Orang yang nak bunuh Nabi. Orang yang tak kenal kepada Nabi. Kemudian lepas daripada tu, ketika dia pindah tu, bukan senang. Bukan tak ada ujian. Dalam masa dia pindah tu, ketika dia nak menerima Islam lagi dah. Dia saat ni kena mikir banyak. Satu, dia jadi anak penetek agama Islam hak besar kali. Cerak tentu. Kalulah dia masuk agama Islam, ayah dia malu. Tentulah kalau dia masuk agama Islam, ayah dia murka meh nak. Orang panggil kata tak lu. Orang panggil kata saya ngapa ayah dia ni tak ngaku jadi anak. Tentu kalau dia masuk agama Islam, keturunan dia semua adik-beradik, mak dara, pak dara semua dia tu kena becek, bermakna dia kena becek dengan pak mereka itu. Seorang diri dah kalau beragama dengan agama Islam. Tapi tetap Ummi Habibah walaupun ujian banyak di dalam masa dia nak menerima agama Islam sekalipun, tetap dia terima juga. Ngucap juga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ngucap juga. Masuk juga. Walaupun dia tahu dah selepas daripada aku ngucap ni, tak tahu kata beberapa ribu masalah nak mari dia aku ni. Sabit tu lah Nabi suruh dia ni pindah pergi duduk di dalam negeri Habasyah. Kerana mung bukan orang tamada untuk nak boleh duduk, nak semayan nusuk atau nak gapo nusuk-nusuk ni. Tak boleh pasal pok mung tu adalah orang yang netai dengan agama ni kuat. Jadi mung ni kena pindah lah, kena pindah pergi di negeri Habasyah. Dalam perjalanan pergi kepada negeri Habasyah, bawa molek yang ngandung. Dalam masa perjalanan tu masa dia ngandung. Orang ngandung pehel lah. Tak cekak, tak orang, Allah cukup lekat. Tak kena jalan dalam perjalanan jauh. Bukan hanya sekadar duduk di atas kenderaan. Tapi kena jalan kaki nak lagi. Susah dalam masa perjalanan. Tapi tetap sabar Ummu Habibah. Jalan 2 orang dengan tok laki dia, Ubaidillah. Gilah siapa di negeri Habasyah, duduk di dalam negeri Habasyah. Tapi ujian Allah bui kepada Ummu Habibah bukan sekadar kat tu dok. Pasal Allah uji lagi Ummi Habibah, uji dengan gapo? Satu malam
Ummu Habibah ni dia tidur di dalam negeri Habasyah. Dia duduk di dalam negeri Habasyah dah ni. Dia duduk di dalam negeri Habasyah. Kemudian satu malam tu yang mimpi tak molek. Yang mimpi kata apa? Yang mimpi nampak tok laki dia dalam mimpi adalah muka buruk bergudih sutih muka. Dan ngeri tengok, takut, gerung nak tengok. Deh. Jadi dengan muka saat ni tak tinggal rupa tok laki dia. Dia pun duk pelik dalam hati. Bapa dia saat ni tu mimpi lagu ni? Bapa dia mimpi kata tok laki dia saat ni tu buruk habis sutih muka. Tengok tak tinggal rupa bagi tok laki sikit abuk. Dan ngeri, gerung, takut nak masuk dekat. Nek. Dia pun bangun pagi-pagi, dia pun duk nengung, duk fikir apa kau nak jadi. Ni adalah tanda ilamat apa ni, dalil gapo ni. Dia mimpi lagu ni cerak, dalil ni ilamat ni buruk. Nek. Kemudian datang pada pagi hari, terbukalah sekir bagi Ummu Habibah bahawa tok laki dia saat ni mari royak kepada Ummu Habibah. Hei Ummu Habibah, aku ni ke tak wasa, aku wasa apa, tak ada dah nak cari agama yang terlebih baik dan agama yang terlebih molek daripada agama Nasrani. Tak ada dah. Kristian dah comel kali. Daripada segala agama. Dulu belum daripada aku nak memeluk agama Islam, aku agama Kristian ni dah. Dan sekarang, dan lepas daripada tu aku memeluk agama Islam, iaitu agama Muhammad. Dan sekarang ni aku telah duduk di dalam agama Nasrani. Bermakna dia mimpi lagu tu menunjukkan di atas kata tok laki dia nak murtad. Tok laki dia jatuh agama. Pak kita bayangkan, Ummu Habibah pindah daripada keluarga untuk nak cari keselamatan iman. Sehingga dia sanggup jalan di antara di dalam negeri Mekah sehingga sampai pergi duduk di dalam negeri Habasyah. Saat itu dengan dua orang tok laki. Kemudian tok laki tinggal. Tok laki tinggal dengan murtad. Dengan tinggalkan agama sehingga dia sendiri susah dalam nak carakan iman bagi diri. Dek. Sebab itulah kalau kita tengok dan kita bayangkan cara hidup Ummu Habibah ni Allah uji kuat. Dek. Siapa di negeri Habasyah jatuh murtad tok laki dia. Dia saat ni tak ada arah nak cerita, tak ada arah nak buat. Tak ada arah nak buat lagu mana. Dia kalau orang lain susah dalam masuk tok laki tinggal, tak apalah, klik pergi cari ayah. Tok laki tinggal, kita klik pergi cari ayah kita. Nah, pergi cari mak kita. Tok laki tinggal, dia mak sewi duduk mak dia mak, kita klik pergi duduk mak kita. Ummu Habibah tak lewat aku tu. Sebab apa? Sebab seleheng dah dengan ayah. Seleheng bak agama. Nah, nak klik pergi. Susah dalam kehidupan ni. Susah dalam kehidupan. Susah dalam masa nak jaga imej. Tak ada tempat merayu. Tak ada tempat nak goyak. Tak ada tempat nak pergi merayu. Kepada siapa-siapa sekalipun. Orang lain ada ibu, ada bapak nanti nak apa? Orang panggil nak tanya, kau nak kecek, kau nak bicara, kau ngah ibu, ngah ayah deh. Dia ni tak ada. Dan tok laki pun jatuh murtad. Kemudian apabila Ummu Habibah tahu kata tok laki dia jatuh murtad, daripada Islam dia jadi Nasrani, daripada Islam dia jadi seorang Kristian. Saat ni, maka Ummu Habibah pun royak, sungguh buruk pekerjaanmu ni. Sungguh tak comel pekerjaanmu ni tok lakiku. Sebab apa? Malam ni aku mimpi bahawasanya mukamu ni buruk. Mukamu ni gitu dalam mimpi aku tengok ngerinya rupamu. Rupamu jadi buruk gitu gini dah. Sehingga aku pun sekir juga dalam hati. Bahawasanya aku mimpi lagu tu nak jadi lagu mana. Mimpi lagu tu nak jadi apa ni. Dan ku nyatakan bahawasanya barang yang nak jadi saat ni tu adalah engkau nak jatuh murtad. Kembalilah kepada agama kita klik semula. Kembalilah kepada agama Islam klik semula. Kemudian apa? Orang dia tak dapat hidayah dah. Keceklah besar bukit Uhud pun dia tak boleh hidayah. Orang dia tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keceklah lagu mana pun. Katalah lagu mana. Carilah gapo. Mari dakwah dia sekalipun dia tetap tak nampak. Tu hidayah. Dan lagu tu juga jadi pada tok laki Ummi Habibah.
dia tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tak peduli dengan apa yang Ummu Habibah royak. Dia tak cara. Anak ada pun dia tak cara. Umi Habibah isteri dia pun dia tak cara. Kesusahan sebelum daripada ni pun dia tak ingat. Sentiasa dia saat itu nak jadi Nasrani. Sentiasa dia saat itu nak jadi kafir. Nak netar dengan Allah dah. Dan dia tinggal Ummu Habibah pergi jadi orang jencara aruk. Siapa yang siapa kau mati. Jatuh murtad. Nek. Sebab tu kita dengar daripada kisah ni, kita boleh kecek, bermakna kita boleh faham daripada kisah ni. Kalau kita tengok orang tu tak molek sekalipun, kalau kita tengok orang tu uduh sekalipun, jahat perangai sekalipun, kita tak boleh nak royak kata dia adalah ahli neraka. Kita tak boleh nak royak. Pasal banyak mana daripada ulama-ulama masuk neraka, dan banyak mana di kalangan orang yang jahil-jahil yang tak erti apa boleh masuk surga. Semua tu masuk surga neraka ni duduk di kehendak Allah. Tak nanti kau jadi baba, tak nanti kau jadi tok guru, tak nanti kau jadi ustaz, tak nanti kau jadi gapo. Dia boleh kerana Allah sutih, dia boleh masuk. Dia boleh masuk surga Allah. Nah, tengok Ummu Habibah. Masuk Islam awal lagi. Bermakna ketika Rasulullah sebab agama dia masuk Islamnya. Orang panggil orang yang masuk Islam awal-awal mula-mula Nabi sebab dakwah. Tapi jatuh murtad. Nah, mati dalam hal keadaan orang jen jaga aruk. Nah. Ummi Habibah seorang diri di dalam negeri Habasyah. Yang di dalam negeri Habasyah saat itu keluarga pun tak ada. Waris seorang pun tak ada. Nah, tak ada adik-beradik, tak ada apa, duduk seorang diri, hanya dia dengan anak dia Habibah, anak sulung tina dia. Nah. Kemudian lepas daripada tu Ummu Habibah Saning, apabila dia susah dalam masa dia duduk di dalam negeri Habasyah dengan keseorangnya diri ni, satu malam dia mimpi. Dia mimpi bulan jatuh. Bulan ni jatuh atas dia. Mana bulan jatuh atas ribut dia. Kemudian sekek mimpi ni gapo nak jadi ni. Zaman dulu ada orang tak habis mimpi. Tamnaifan. Tapi dia tak suka jamin learning orang tamnaifan atau orang tak habis mimpi tu dia kabung-kabung ya. Dia fikir-fikir gi bagi sepatutnya bagi tak sepatutnya gitu ya. Bukan ilmu asal daripada orang yang boleh tak habis mimpi asal. Zaman dulu ni, zaman Nabi dulu, orang boleh tak habis mimpi asal. Dia tahu mimpi apa-apa. Setiap mimpi yang ditakbirkan oleh orang zaman dulu kena dan betul. Tengok orang tak habis mimpi pada masa Nabi Musa AS. Apa? Tukan nujung bagi Fir'aun tu. Dia nujung. Dia kata, sikit lagi, nak akan ada anak jatuh daripada Bani Israel, akan mai rutuh kerajaan engkau. Dan dia tahu, hari beranak bila mari dah kedak ni budak ni duduk le rahim ibu kau duduk le luar dah, nur turun mari dah kedak, dia tahu habis ni. Pasal apa? Pasal zaman dulu syaitan dia boleh naik di atas langit. Ketika Nabi kita tak ada lagi ni, dia boleh naik atas langit. Pergi dengan Lauh Mahfuz, duduk kale duduk nulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tu catatan nasib orang lah tu. Masa depan nak jadi lagu mana, masa depan nak jadi gapo, nak berlaku gapo dengan seorang ni ada tertulis di Lauh Mahfuz berlaku. Kemudian kita tengok di Lauh Mahfuz tu, dia tahulah si Ning bin Sianu bin Sianu ni dia nak kena gitu, dia nak kena gini. Dia klik mai royak ke tukang ujung. Apabila dia ke tukang ujung royak kepada orang main ujung, kena. Juga serupa dengan Ummu Habibah, dia gini ujung. Bukan dia gini ujung, dia takbirkan mimpi dia. Suruh orang baca mimpi dia. Kata dia mimpi lagu ni nak jadi gapo. Kemudian si pentakbir mimpi kata bahwasanya dia akan jadi ummul mukminin. Dia akan boleh jadi mak bagi segala orang mukmin dan dia boleh jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keju. Nak jadi isteri Rasulullah gimana? Rasulullah duduk dalam negeri Madinah. Dia duduk dalam negeri Habasyah. Jauh
beberapa kilo di antara negeri Habasyah dengan negeri Madinah. Deh. Kemudian lepas daripada tu, kemudian duduk tak berapa lama, deh. Adalah seorang, orang panggil kata seorang juntara raja. Orang juntara raja negeri Habasyah tu. Dia pergi royak lah kepada Ummu Habibah, pergi cari Ummu Habibah. Dia nama Abrahah. Budak ni nama Abrahah, Tino. Budak Tino ni adalah orang juntara raja. Cara raja Najasyi. Najasyi ni raja Habasyah lah. Dia juntara bak pakaian, bak baibang, bak gapo semua. Dia lah orang cara kepada Raja Najasyi. Apabila dia juntara kepada Raja Najasyi ni, satu hari Raja Najasyi dia boleh surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia boleh surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi tahu kata cerita kehidupan Ummu Habibah ni tok laki jatuh murtad. Tok laki jatuh murtad, hidup seorang diri di tempat halaman jauh daripada kampung asal, tak ada keluarga, adik-beradik seorang pun tak ada, gitu gini Nabi tahu. Kemudian Nabi pun tulis surat lah hantar kepada Raja Najasyi, hantar kepada Raja Habasyah. Kemudian Raja Habasyah baca di dalam surat tersebut saat itu adalah Nabi minta nak suruh Raja Najasyi gi minta Ummu Habibah. Bermakna kiring kepada Raja Najasyi suruh gi minta orang Tino ni, minta Ummu Habibah ni. Kata boleh jadi isteri dia. Kemudian Raja Najasyi pun royaklah kepada Abrahah budak dia ni. Budak jencara dia, jun jadi jong bagi dia ni. Royak kata, "Hei, Abrahah, mugilah ki cari Ummu Habibah. Mugi cari Ummu Habibah serta mugi royak kepada Ummu Habibah kata bahwasanya Rasulullah lamarkan engkau." Lamar ni ajak untuk nak nikah. Masuk minta, nak kau tak? Gitanya kata, nak kau tak si. Terima kau tak terima. Gitu ginilah. Kemudian apabila Abrahah pergi di rumah Ummu Habibah, kemudian dia pun ceritalah. Kata dia ni adalah raja utus saya mari untuk mari jumpa dengan Ummu Habibah pasal ada surat mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mari tanya engkau bahwasanya Rasulullah tu masuk minta engkau. Ummu Habibah tak kecek banyak. Dia pecah semua, gelai tangan perak 12, gelai kaki perak 12. Dia pecah habis, pecah wi ke Abrahah. Ambil Abrahah, aku suka dengan berita gembira ni. Aku suka dengan berita hok memai royak ni. Bermakna tak kena jawab mundur dia, ya no. Dia nak nikah dengan Rasulullah pasal dia suka dengan kedatangan Abrahah mai royak berita gembira kata Rasulullah adalah Rasulullah tu masuk minta dia. Dia pecah wi habis. Abrahah ambil. Kemudian Abrahah pun kata kepada Ummu Habibah, kalau mu sanggup nak nikah dengan Rasulullah, kalau mu sanggup nak kepada Rasulullah, bermakna sanggup untuk nak duduk sekeluarga dengan Rasulullah, sanggup nak jadi Ummul Mukminin, kemudian mungkin nak cari seorang wali. Mungkin nak cari pengganti, yakni mungkin nak cari orang yang sanggup nak nikah pun dengan Rasulullah. Nak wali lah, nak wali. Dia pergi cari wali, adalah seorang sahabat tu duduk di dalam negeri Habasyah, ambillah wali tu. Satu hari apabila sampai masa sakat teh hari yang nak nikah saat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam serah hak balik dia ni. Hak nak nikah dia ni, balik dia ni, pengganti dia lah. Wakili Nabi ni adalah Raja Najasyi. Dan orang wakili daripada Ummu Habibah adalah seorang sahabat Ummu Habibah. Ada seorang dekati dengan Ummu Habibah di dalam negeri Habasyah. Tak ingat nama gapo. Dia lah di kota raja. Gi nikah Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila lah siapa tempat pernikahan, maka baca khutbah lah oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi pun baca khutbah lah gitu gini. Saat itu aku adalah wakili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan dengan Ummi Habibah dengan mas kawin 400 dinar. Mas kawin je
400 dinar. 400 dinar ni 400 keping duit emas. Ada duit belanja dia saat ni. Dan awak balik wali hok lek Umi Habibah pun sangguplah. Aku ni sebagai wali bagi Umi Habibah saat ni, aku sanggup nikah lagi ni gini dengan sebanyak mas kahwin 400 dinar. Ada 400 dinar saat ni tu diambil lah. Deh. Ambil jadi mas kahwin. Kemudian lepas daripada tu sudah pernikahan apa siap gitu gini, Umi Habibah jatuhlah jadi isteri bagi Rasulullah. Sedangkan Rasulullah duduk di Madinah dan dia duduk di dalam negeri Habasyah. Okey untuk nikah ni deh. Kemudian lepas daripada tu mas kahwin 400 dinar saat itu dibawa kembali kepada Ummu Habibah. Siapa kerja buat pergi duit belanja 400 dinar saat ni adalah Abraha. Abraha orang hak pergi royak berita dia budak raja saat ni. Dia buat perginya. Dia buat pergi saat ni boyo nak hola duit mas kahwin ni adalah mas kahwin engkau ni daripada Rasulullah 400 dinar ni. Adalah duit belanja engkau ni hai Ummu Habibah. Ummu Habibah ambil serta dengan tolak boleh tangan yo. Bermakna Ummu Habibah nak kata, aku tak ada nak kau gapor, aku boleh hak besar daripada tu lagi. Bermakna aku tak asal dah duit kau gapor harta semua aku tak asal dah. Aku nak bagi kau engkau. Kemudian boya tolak duit 400 dinar bubuh dalam tangan Abraha. Abraha tolak mai kau ya kelik. Dia kata maaflah kali ni raja pesan kat aku jangan ambil. Raja pesan kata jangan ambil. Raja pesan kata jangan duk terima apa-apa sekalipun daripada Ummu Habibah. Jangan ambil. Kalau Ummu Habibah nak bagi apa-apa pun, mu jangan ambil. Deh. Ya pun maaf lah, ya tak boleh ambil. Dia tak ada nak kepada gapa-gapa. Dia kata, yang aku nak hanyalah apabila mu pergi jumpa dengan Rasulullah, tak lama lagi, raja akan hantar mu kelik kepada negeri Madinah. Dan ketika mu jumpa dengan Rasulullah, aku nak sekara ya untuk jadi hadiah bagi aku. Orang jung nanti mai royak berita gembira kepada engkau. Kalau engkau nak orang panggil nak top 10 atau nak balas jasa dengan aku boleh bawa berita gembira kepada engkau, aku nak sekara ya bamu jumpa dengan Rasulullah, mungkin nak royak aku king saleh kepada dia. Tak tu ya, aku king saleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan royak sesungguhnya sekali lalu ni aku telah beriman dengan dia. Sebelum daripada ni Abraha bukan Islam. Sebelum daripada ni Abraha bukan Islam. Tapi sekarang mu tolong sapalah kepada Rasulullah. Kata aku percaya kepada dia dan aku beriman kepada dia dah. Dan king saleh wisapa kepada dia. Setara tu ya aku nak. Dan sangguplah. Deh. Kemudian raja pun hantarlah Ummi Habibah ni. Pasal raja Habasyah ni baik dengan Nabi. Raja Habasyah ni baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas daripada tu hantarlah kelik ke negeri Madinah. Hantar Ummu Habibah kelik pergi jumpa dengan Nabi lah. Kelik pergi jumpa dengan Nabi saat ni. Apabila kali yang pertama Ummu Habibah bertemu dengan Rasulullah, gapo ya buyak mula-mula? Abraha akan saleh kepada engkau ya Rasulullah. Abraha kata dia beriman dengan engkau ya Rasulullah. Abraha kata dia saat itu percaya dengan engkau ya Rasulullah. Selama kening dia tak beriman dengan engkau, tapi sekarang belum daripada aku nak sapa kepada engkau ya Rasulullah, dia beriman dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasul pun jawab, wa alaika salam. Dan di atas dia pun selamat. Dan di atas dia dan di atas Abraha pun aku minta dapat keselamatan. Dan Nabi senyum di atas saleh dan berita gembira kata Abraha ni memeluk agama Islam. Kemudian dia pun duduklah sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk sekali dengan Nabi. Dan kita tahu dah bahawasanya Abu Sufyan ni adalah pok bagi Ummu Habibah ni adalah penetai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang jadi ketua bagi Quraisy, orang jadi ketua kafir. Kemudian satu hari itu lepas daripada perjanjian Hudaibiyah, perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir. Kata tak sewak gotu goni pak karo. Dikhianat oleh orang kafir, Nabi pun tak sejanji dah lepas daripada tu. Sebab janji mula dia mau tak turut janji.
Tak usah perang, tak usah gapo sana ni, dia mau perang, dia mau tak buat turut janji. Dek. Kemudian Nabi apa? Nabi tak usah janji dah dengan orang kafir ni. Dan Tuhan sendiri pun tak usah janji dah. Tak usah Nabi janji dah dengan orang kafir. Pasal orang kafir ni orang yang tak jujur dalam perjanjian. Orang yang tak jaga dalam perjanjian. Kemudian Rasulullah SAW saat itu boya tak usah buat janji dengan orang kafir Quraisy. Abu Sufyan cuba nak pergi kecek pula kali lagi. Untuk nak buat perjanjian. Tapi apabila yang masuk di hadapan Rasulullah untuk nak kecek atau untuk nak buat persatuan. Saat itu Nabi tak usah. Nabi tak usah kecek. Sebab dia biasa nak dah janji dengan Nabi dulu. Apabila jadi lagu tu, maka Abu Sufyan ni dia tahu kata salah seorang daripada isteri Rasulullah adalah anak dia. Dia nak masuklah ke anak dia tu. Nak suruh anak dia tolong pergi kecek dengan Nabi. Nak suruh bini tolong kecek dengan tok lelaki dia. Mungkin boleh jadi boleh pedah atau jadi atau gapo. Sampai tu dia pun cuba. Dia pun pergi di rumah Ummu Habibah. Pergi di rumah Ummu Habibah. Dia pergi dalam hal kadang dia jadi pok bagi Ummu Habibah. Dia pergi di rumah Ummu Habibah, masuk dalam rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah pun tak ada masalah lah. Dia pun gaya tak marah dah sebab lama kelamaan dah. Jadi isteri Rasulullah siap dah gitu gini. Cuma nak mai kecek ni aku nak mai minta tolong mung, suruh mung pergi kecek dengan Rasulullah. Suruh Rasulullah ni sanggup di atas perjanjian kali lagi. Di antara orang kafir dengan orang Islam. Tak ada nak kecek lagi masuk gi saat ni tu. Abu Sufyan kata, tak suruh aku duduk ke? Bermakna aku mari ni tak ada ke suruh aku duduk ke? Suruh aku ni ayah ni. Ayah mari ni tak ada nak sela suruh duduk ke, suruh gapo ke, akik air ke gapo dek. Hanya kata duduklah. Dia pun nak pergi duduklah di atas kain apa hak Rasulullah. Orang Arab ni ya ada tempat duduk ke. Kalau Jamil lo ni dia buat bata gitu deh. Kita kata kapek ke ni. Hak Rasulullah ni ya ada kain apa hak untuk buat duduk sahabat orang dalam negeri Arab ni ya bukan seming, bukan mozaik, bukan kayu seperti kita. Tanah kerah. Rumah dia tu ya buat daripada tanah. Bata tanah. Sebab tu nak duduk nak gapo ke? Kena apa daun tamak, lepas tamak, kena letak gerai atau kena apa kain deh. Daripada belulai binatang ke hak ya samuk dah gitulah. Padalah kain apa Rasulullah tu yang nak masuk pergi duduk di atas kain apa? Kena dah kalau kira-kira sebab orang tak duduk di atas tanah. Dia pun masuk pergi duduk, capa selalu dah Ummu Habibah mari lipat bangat-bangat. Ayah dia kata sungguh jahat perangamu ni Ummu Habibah. Aku tak song nak pergi duduk situ ke? Situ tak song untuk aku. Dia tanya kepada Ummu Habibah lah. Kain hafal tu tak song bagi aku ke? Aku ni tak song bagi kain hafal tu yang boleh bangat-bangat mung lipat tu. Bangat-bangat mung sipir tu. Kemudian Ummu Habibah kata, sesungguhnya ini adalah hamparan hak Nabi SAW. Ini dia adalah hamparan pak duduk Nabi SAW, tempat yang sehabis-habis suci. Dan engkau adalah seorang musyrik. Engkau adalah seorang yang menetap dengan agama dan seorang yang syirik, tak bertuhan dengan Allah, tak beriman dengan Nabi, maka sesungguhnya engkau najis. Dia kata betul-betul lalu. Sesungguhnya pak ni, ayah ni najis. Kemudian tu ayah tu. Tapi ayah musyrik kan? Kemudian ayah pun kata sungguh celaka mu ni Ummu Habibah. Semenjak daripada mu keluar daripada aku hari tu mu jahat perangai ni Ummu Habibah. Mu tak reti bahasa ni Ummu Habibah. Dia kata mu sungguh mu buruk perangai. Ummu Habibah pun duduk dia. Serta Ummu Habibah kata dia adalah orang yang biasa. Dia dapat hidayah daripada Allah dengan memeluk agama Islam. Dengan yang nampak jalan kebenaran. Ayah ni sebagai jadi ketua bangsa Quraisy, ketua orang dalam negeri Arab, ketua bagi orang di dalam negeri Mekah. Bapa ayah tak usaha untuk buat faham dengan agama ni. Dia nak marah telajak, dia paling pengugi. Ni nak ayat kata.
Hari kematian Abu Sufyan. Hari mati Abu Sufyan ni, Ummi Habibah ni orang tak biasa pakai air bang deh. Orang tak biasa pakai air bang, gapo tak biasa duduk dalam bang we atau duduk pakai air bang, air minyak wangi dok. Tapi hari mati Abu Sufyan, yo mitok. Dengan khodai dia, no minyak wangi. No air bang. Yo pun sapu air bang buh di kalau apa ni? Di lengan dia ni, sapu di lengan untuk bang we. Dia pun kata, sesungguhnya kalau bukan, kalau aku ni tak dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah royak kepada aku, kata bahawasanya orang Tino ni tak boleh sedih-sedih di atas mayit sebanyak 3 hari. Kecuali suami dia mati ya, kena bersedih-sedih dengan 4 bulan 10 hari. Nascaya aku tak pakai akan bambang we. Bermana yo langgar hati dia. Walau yo saya kepada ayah dia setara mana, tapi yo kena tunjuk di atas kata dia tak ada kesedih kali. Dengan dia pakai minyak-minyak wangi, dengan dia waktu ni gembira suka ya kata ninglah Ummu Habibah, seorang isteri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak bagi buat kita semua ni boleh tiru contoh perangai dia, mari guna ke kita. Sebab seorang yang banyak kesabaran. Kedudukan dia, keadaan dia, kelakuan dia baik. Orang banyak sabar. Dia mati pada tahun 44 Hijrah. Ketika tu dia umur 80 tahun. Dia orang umur panjang di kalangan isteri-isteri Rasulullah. Orang lain umur pendek. Dia 80 tahun. Dia belakang dengan khalifah 4 orang. Ya dah dengan Nabi, ya jadi bini Nabi, dah dengan Nabi, dah semasa Abu Bakar, dah semasa Umar, dah semasa Utsman, dah semasa Khalifah Sayyidina Ali, dan dia dah dengan Khalifah Muawiyah. Dah dengan Muawiyah. Muawiyah ni kakak dia. Kakak dia jadi pemimpin. Muawiyah ni tak masuk dalam Khulafa Ar-Rasyidin dah, tapi yolah pengganti selepas daripada Hasan. Hasan jadi khalifah selama 3 hari, dirapah oleh Muawiyah jadi khalifah pula. Masa Muawiyah jadi khalifah tulah mati Ummu Habibah. Ummu Habibah pun meninggal dunia deh. Sebab tu umur panjang lah dia ni 80 tahun. Ya dah berlaku dengan perlakuan-perlakuan atau peristiwa-peristiwa hitkan besar-besar dalam Islam semasa 4 orang khalifah tak ni. Masa Peresifin, masa mana-mana pun dia dah berlaku. Ni, sahabat dia umur panjang. 80 tahun dia baru mati. Dia umur panjang kali lah di kalangan bining-bining Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nama Ramlah bin Abi Sufyan, tapi gelar dia dikenal termasyhur nama dia dengan Ummu Habibah, mak bagi Habibah. Sahabat dia ada anak tina seorang. Dia adalah seorang isteri Rasulullah yang tak dapat anak kepada Rasulullah juga. Dia tak boleh anak kepada Nabi, tak beranak. Dia tak beranak, tak boleh anak kepada Nabi. Habis kata Allah Subhanahu wa taala sikit sebanyak daripada cerita seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Minggu depan kita mengaji seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Saudah binti Zam'ah. Siapa dia Saudah binti Zam'ah? Saudah bini Nabi ni, bini Nabi hak lagu mana? Kisah dia lagu mana? Kita mari dengar minggu depan. Saudah ni adalah isteri yang kedua selepas daripada Khadijah. Bukan Aisyah. Nabi nikah dengan Khadijah, Khadijah mati. Khadijah mati, Fatimah kecil lagi. Fatimah haluh lagi. Nabi anak ramah 4 orang. Anak ramah 4 orang, tina-tina saja. Lalu tu sahabat-sahabat Nabi kata kena kira dah bini ke Nabi ni. Kena cari dah bini ke Nabi pasal urusan rumah tangga Nabi tak ada apa nak buat ni. Anak pun Nabi pun kecil. Anak Nabi tak ada apa nak cara. Lagi pula kehidupan rumah tangga Nabi pun makan minum Nabi gitu gini. Sahabat Nabi kena kira bini ke Nabi. Maka didapati sahabat Nabi sore tu tunjuklah Saudah binti Zam'ah.
Ya pun nikah lepas daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ya demo anak dengan Aisyah binti Abu Bakar. InsyaAllah kita dengar kisah Saudah binti Zam'ah pada hari Senarpe. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kitab yang kedua buka. Kita duduk di muka berapa ni? Kitab yang kedua. Muka 17 deh. Siapa dia yang tak ada kitab deh, atau siapa dia yang tak ada kitab untuk nak telaah atau untuk nak tengok bela-bela deh. Boleh pergi cari di nak kapok deh. Nak kapok ada pak tempat koseng deh. Ada 40 kok ke 35 kok gitulah kaya kata nak kitab muhimmah. Atau kalau siapa-siapa dia tubik pergi nak kuing pun ada juga deh. Nak tempat orang jual kitab banyak kena adalah kitab-kitab ni. Saleh 158 orang dalam telefon. Kalau fok kita mari duduk sini belakang tak cukup ni makan anak ni. Nah. Sini berapa dalam telefon 158 orang. Nah. Duduk di muka yang ke 17. Dah kitab muhimmah buka muka 17. Dah. Yang ke 17 ni duduk di baris. Dia ada titik ke anak dia ni belakang. Dan dari kerana inilah. Dah. Dan dari kerana inilah. Ni perkenaan dengan rumah tangga ni. Dah. Gapa kitab ni ya nak royak perkenaan dengan nati hak isteri dan nati hak tok laki. Nak royak pekerjaan tok laki dan pekerjaan bini. Cara duduk ni kena duduk lagu mana? Wi jadi kena betul dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nak wi jadi Allah kena, nak wi jadi Allah redha, tok laki kena duduk lagu mana? Isteri kena duduk lagu mana? Kena duduk walaupun tak setuju di hati kita sekalipun, tapi kita terpaksa kena beki di kita apabila kita ngaji dah. Bukan kata sakit weh, pedih weh, kena tak kita weh, minggu depan tak sing ngaji dah. Yang ni lagu tu deh. Kita dengar ni untuk kita nak bekikan perangai kita. Nak bekikan perangai kita dalam masa kita duduk di atas dunia ni supaya nak jadi kita dapat kredit Allah sekali deh. Kita nak dapat kredit Allah sekali. Dan dari kerana inilah kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, artinya barang yang membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala tu, iaitu daripada ahlinya dan hartanya dan anaknya, maka celaka atasmu. Dek. Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala ya kata, sebenarnya fitnah yang nak buat jadi kita lala kepada agama, lala dengan ibadat, lala dengan pekerjaan akhirat ni gapo? Dunia ni banyak kara dalam dunia. Tapi yang nak buat jadi lala, yang jatuh fitnah dalam masa kita nak buat jadi kita lupa dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah anak, isteri dan keluarga dan harta. Mak ni hak nak buat kita lala. Anak ni boleh buat jadi kita lala daripada ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri, ahli keluarga dan lagi pula harta. Perkara ni boleh buat jadi fitnah di atas kita. Lala ke Tuhan. Dia lala ke Tuhan. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Duduk atas mimbar ni untuk nak orang panggil kata nak baca khutbah di hadapan orang sahabat-sahabat Nabi ramai di dalam masjid. Kemudian ketika Rasulullah duduk baca terbagi kerak jalan tu, cucu dia dua orang, Hasan dengan Husain. Duk main wamba yang kecil lagi ketika tu dak dalam 4 tahun 5 tahun. Duk main wamba ke tepi masjid lah. Duk main wamba masuk dalam masjid cara budak tu lah. Dah. Nabi saat ni berhenti baca khutbah, turun daripada mimbar, gi kepong ambil dukung seorang elok kanan, seorang elok kiri. Naik atas mimbar, mari baca khutbah klik mula. Lepas tu Nabi pun kata kepada para sahabat, Sadaqallahul azim, sungguh benarnya kecep Allah Subhanahu Wa Taala
Sungguh-sungguhnya kecek pe Allah SWT bahwasanya anak dan harta dunia ni adalah barang yang fitnah wak kita lala daripada Allah SWT, daripada akhirat. Dan aku adalah salah satu daripada orang jatuh fitnah tu. Sebab saya kuat kepada cucu. Saya kuat. Rasa cinta, rasa saya, anak saya, cucu saya, harta saya. Saya sangguplah daripada kau-kau tersebut saat ni, sangguplah kita saat ni tu tak ada nak ibadat kepada Allah. Bapa kaca tungi-tungak buat kerja Bok tak nak tinggal sako ke anak cucu. Bapa kaca tungi-tungak beli tanah situ sini. Bok tak takut anak cucu tak ada tempat nak duduk. Bok tak takut anak cucu tak ada rumah. Bok tak takut anak cucu gitu gini, takut orang tak cara kita masa tua. Kaca juga. Cari bantuan, cari kau ni sehingga kita sana tu lala dengan Allah. Maya be pun tak ada dah kerja kuat. Zikir-zikir kau Tuhan pun tak ada dah kerja kuat. Semaya sana aci boleh hak nak jadi dua pun. Tak boleh kami tak tawar dengan Allah Hak pak jadi dua. Gak ada kedoa, ada tunggu tu. Telefon pun bunyi sama ni. Sabit itulah. Apa? Abi Sulaiman ni. Ya royak kata, sesungguhnya barang yang wakwi jadi orang saat itu lala daripada Allah adalah ahli, harta dan anak. Ahli itu bining lah. Ahli itu bining. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Taala ada royak di dalam Quran. Allah kata gano, ya ayyuhallazina amanu la tuhlikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah kata dalam Quran. Gapo butege yang Tuhan royak saat ni? Tuhan kata, hei segala mereka yang percaya, hei segala mereka yang beriman, mereka itu jangan sekali-kali melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Janganlah duduk jadi harta mung tu, wak jadi mung tu lala lupa ke Allah. Dan anak-anak kamu pun supaya jangan jadi mereka tu melalaikan kamu daripada zikrillah, daripada mengingati ke Allah. Anak apa? Saya ke anak kuat ni sehingga siapa tu seleheng dengan syariat pun tak apa, asalkan anak puas hati. Ni karo yang buat jadi melalaikan anak, buat melalaikan kita. Kita saya kuat ke anak kita. Anak kita nak turut gu, orang pakai ketak nak pakai ketak. Orang gitu bek tengah malam tak cara ketua badai pun lagu tu juga. Kemudian kita saat ni dengan sebab kasih sayangnya kita ke anak kita tu, jadi kita lepas, kita tak apa. Sebab kita biasa dah ngepek sekali, dia masih cetung dia sebaiknya kita. Dia biasa marah ke kita, dia biasa murih ke kita. Gitu gini. Kita malah ada masalah Kita malah ada masalah. Ngepek sekali tak baik 4 hari. Pak kita si ibu ni orang tak boleh duduknya. Demo tak apa, demo tak apa, demo tak ada perasaan ibu. Anak dengan ibu ni ya benar no. Kemudian kita pun orang panggil lei tam lei. Tak apalah. Nak pakai gak pakai. Nak gigak gitulah. Sehingga siapa kata kita jong. Walaupun perbuatan kelakuan anak kita saat itu seleheng dengan syariat, seleheng dengan agama demi nak jaga hati anak kita. Tu anak. Bining pun siapa? Tak berani nak kata gapo. Bining dia masa cetung, dia tak sebaik masuk nasi pun tak boleh makan. Kain baju pun dia tak basuh. Susah nak hidup. Kalau yang ngajar sekali, susah lalu dah. Sebab tu aku malah lah kalau gapo boleh ok gilah. Kok yalah yang nak gimana nak kecek ngopi yo pun. Kalau lah kuning ni Allah Taala royak lah. Anak harta isteri ahli ni nak jadi barang fitnah, nak buat jadi kita saat ni tu lala daripada Allah. Lala daripada zikrillah, lala daripada mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbuat ia akan yang demikian itu bermakna jang dengan isteri, jang dengan anak demi nak seleheng. Kalau nak seleheng dengan syariat sekalipun, maka mereka itulah orang lagu tu
segala mereka yang kerugi Tuhan panggil orang rugi lah. Humul khasirun, orang yang rugi sehabis-habis rugi. Rugi orang duk lagu tu rugi. Deh. Yang kerugi mereka itu rugi bila ni rugi dia ni. Dia ruginya tak dunia tak berasa rugi. Makan boleh, minum boleh, harta ada. Anak pino pun baik dengan kita gitu gini. Tak rugi tak dunia. Yang nak rugi pada hari akhirat saya esok no. Situlah tempat kalau nak rugi pun. Dek. Sesak kita duduk pasal tu bining tak tahu gapo. Sesak kita duduk pasal tu anak tak tahu gapo. Tuhan marah tak marah pun tak kira asal kau sedap baik tu nafsu bini tu nafsu anak kat tak apa dah lah. Lagu tu gi di akhirat esok sesalah orang ni. Tapi tu kena pandai kak teh orang jatuh ni. Jangan tu semata-mata. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin tu salah satu daripada jadi kebinasaan apabila seorang berkahwin tu, apabila seorang nikah tu terlebih membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsu. Iaitu muafakat di antara tok laki dengan bining ni atau sekeluarga ni pakat tu nafsu. Kebinasaan tu jatuh binasa di atas keluarga. Jatuh binasa di atas sebab yang nikah. Dengan ia sepakat turu hawa nafsu. Hingga siapa ko membinasakan akan perangai ahlinya. Wak ko tak cara telajak siapa ko ahli keluarga dia saat ni tu binasa perangai. Punuh. Binasa ni punuh perangai lah. Punuh perangai. Dan dirinya, diri pun punah, dia pun punah. Apa yang boleh punah perangai tu? Kihnya buat dia saat ni tu turut nafsu. Turut nafsu deh. Tetapinya hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan. Maka jikalau ada ahlinya itu mengerjakan akan suatu yang mungkar. Kalulah isteri dia ko, ahli keluarga dia ko, anak-anak dia ko. Wak satu kara yang mungkar. Wak satu kara yang berdosa. Yang tak baik. Yang tak molek. Ni. Yang menyalahi akan syariat yang tak serupa dengan syariat suruh. Agama suruh lah lain. Wak lah lain ni. Kalau ada ahli wak gitu. Sama ada yang haram atau makruh atau kurang ada. Maka hendaklah ditegahnya. Kena tegah. Walaupun setuju di hati bining sekalipun. Karena ni. Tok laki tu. Kena pandai tegah. Kena pandai lari. Kalulah barang tu haram. Atau makruh. Atau kurang ada. Tak ada haram, tak ada makruh. Tapi kurang ada. Maka kena tegah. Kena lari. Kena lari. Kena goyak lah. Kena ajar. Jangan dia buat lagu tu depan orang. Kena jangan dia buat goni depan orang. Kena ajar bining tu. Dia kena royak ke bining kita tu. Tidak kalau kita lepas gitu, ya jadi punuh binasa perangai. Supaya atas royak tu lah. Akan jadi binasa perangai. Dengan sebab tu orang nafsu. Kita pun punuh, dia pun punuh. Sebab tu kalau kita tengok isteri kita, bini-bini kita atau anak-anak kita tu, buat perkara yang haram atau perkara yang makruh. Makruh ni tak ada masa apa ke tahap haram, tapi kau tak comel. Makruh ni kalau tinggal tu boleh pahala. Kalau buat tak ada berdosa. Kalau tinggal tak boleh pahala lah makruh. Dan kurang ada. Tak ada makruh, tak ada haram tapi kurang ada. Kita kena tegur, kena lari akan dia. Dan kena memarahi akan dia, kena marah. Kena tunjuk kata, aku tak kenal ni mudak gini ni. Aku tak kenal mu pakai gini ni. Aku tak kenal mu buat gini ni. Sebab apa? Sebab orang mu buat tu haram dengan agama. Sebab barang mu buat tu makruh dengan agama. Sebab barang mu buat tu jahat ada. Kurang ada. Kena marah, kena tahu kata kita tak kenal. Kira kata, dia takut nak buat mula-mula. Tak berani nak marah. Kita bercuba nak buka mulut goyak tu, dia marah ke kita gobok dah. Kita ngepek ke dia sepatah, dia wika kita 10. Bini kita lagu tu, lagu mana ni? Hak lagu tu lah, hak orang panggil tanda nak ke emak tu.
Tanda ke emak ni ke orang jatuh Allah ke orang tino. Kalau nak ke emak, siapa masa nak ke emak ni, dekat dengan nak ke emak. Salah satu daripada tanda ke emak, iaitu orang jatuh ni, tok laki ni Allah ke bini. Kalau rumah mana, tok laki Allah ke bini, nak ke emak lah tu. Nah, cuba kita tilik. Bini belakang lah ni. Nah, Tuhan bubuh kepandaian di atas orang tino. Tuhan bubuh kebijaksanaan di atas orang tino. Nah, sehingga siapa orang tino boleh buat apa-apa yang orang jatuh kerja. Nak kata orang jatuh jadi jenia, orang tino ada jadi jenia. Tuhan bubuh kepandaian. Sebab tak Tuhan pelisuh orang jatuh dan Tuhan ramah orang tino. 50 orang tino, seorang orang jatuh baru. Akhir zaman ni. Sebab tu orang jatuh sikit. Dah. Salah satu daripada tanda ilamat kiamat dah ni orang tino benar pada orang jatuh ni. Tak boleh kata gapo bini kita, tak boleh kata gapo. Kita cuba tanya, ya tak ada nak marah lagi. Katok pi tu kan. Bini kita. Ha deh. Lagu ni lagu mana? Tu wallahu alam, tu tanda kiamat dah lah. Deh. Kalau yo kata pi tu geng kok kita kecek degah-degah lah. Oh, nak kiamat dah ni, demo benar dah kita. Ngoyak lalu lah. Nak kiamat dah, buat amal ibadat lah. Ha deh. Maka saigionyo jangan sekali-kali lah. Hak semolek-moleknyo jangan lah. Tok laki tu jangan sekali-kali menolongi akan ahlinya pada perbuat yang menyalahi akan syariat agama yang suci. Jangan tolong lagi. Ha dek, bukan sekadar kena marah, jangan tolong. Ha dek. Bagi makruh ni gapo? Bagi makruh kok hak mari 3 putih tu lah. Ha, mari 3 putih tu makruh tu. Ha, nek. Mari 3 putih. Hak duduk lemari tak boleh nak terak tu. Nak pergi makan gula situ baju tu. Ha, nak pergi makan gula. Orang mari madah pula gula anak kita. Wepak gatu-gatu. Aku ni tak ada baju lagi ni. 3 putih mari duduk rumah tak ada baju nak pakai. Masuk ke depan mari tu jangok siap muka gitu gini. Buka mari apa siap gitu gini. Duk ngepek sore, duk sebut sore, duk kecek sore. Tak ada baju nak pakai. Orang tina kita ni gapo? Ya yang ngapo tak ada baju nak pakai. Ha deh. 3 tem mari tu tak ada baju nak pakai. Deh. Hak saya mengajamu tu tak boleh pakai kok. Pakai dah baru ni. Hak saya itu tu baru ya pergi makan gula itu dah ada gambar. So nanti nak itu pula le gambar. Kalau buku gambar kak ya kok baju tu sama malu kok orang juga kita. Tu gambar hak bubuh nak hari tu kok kena hak jahit baju nak hari lah kalau kira-kira. Ada salah baju bubuh gambar, salah baju bubuh gambar. Bubuh hak tu lah kata bakal baju hak tu lah. Nah. Sampai tu ngepek lalu. Tak ada baju nak pakai. Sedangkan mari tu kena beli tambah nak hari. Dek. Sebab apa? Sebab baju tak cukup. Banyak baju. Dek. Ni nak ayat tebang yang makruh. Tok laki tak boleh turut ereh betul sini ni. Ha, dek. Tu lah orang tina lah ni tok laki tak turut ereh pun kau ada duit sendiri beli. Ha, ada masalah. Ha, dek. Ada masalah. Ha, dek. Tok laki kata kau mu tanggung lah. Ha, dek. Ha, dek. Sabit tu kita kena duduk sederhana. We ada tanah satu sifat di dalam hati kita, sifat zuhud. Sifat tak ada kuat dengan dunia. Orang panggil sifat zuhud, sifat zahid ni jangan duk menyungguh sangat dengan dunia, deh. Bukan kata kakak-kakak baju baru, kakak-kakak baju baru, deh. Tapi jangan duk baju tular zahid sampai ke kain selapu kau tak ada nak basuh waktu jangan juga, deh. Masuk mari gak masa, apa zuhud kain ada selai, ya tak boleh tu, tak boleh saling, tak boleh kapur. Tu jangan juga. Kita kena duduk sederhana, deh. Deh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Quran, deh. Tuhan katakan dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata dalam Quran. Dan Allah kata artinya, Tuhan kata,
Dan bertolong-tolonglah oleh kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah Ta'ala. Tuhan suruh tolong menolong di atas buat kebajikan. Kalau seorang nak buat kebajikan, seorang lagi kena tolong. Supaya Nabi tu, dia nak dakwah, isteri dia tolong. Tolong gerbeh harta, tolong gerbeh habis reng semualah. Nanti duk gaya Nabi, nanti wis semangat kepada Nabi. Tu, tolong menolong di atas kebajikan. Neh. Kalau orang dalam Facebook tanya gapa-gapa, tolong admin, tolong goyak deh. Tolong goyak. Ustazah tak ada nak tengok dalam ni. Pasal duk tengok ke kita ni deh. Moga admin masuk ngaji ni hari ni. Jadi, Tuhan suruh tolong menolong di atas buat kebajikan. Buat kebajikan deh. Bukan. Dan jangan kamu bertolong-tolong, jangan duk sepakat teh atau jangan duk tolong menolong di atas berbuat dosa. Hak tu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kena pakak tolong menolonglah di atas buat barang yang kita tu buat kebajikan, buat benda yang takut kepada Allah SWT. Wala ta'awanu, dan jangan kamu tolong menolong 'alal ismi wal 'udwan. Jangan duk tolong menolong di atas pakak tewak dosa dengan Allah. Saya pesan ni. Kalau yang Tuhan marah, jangan duk pakak dengan bini. Nah, jangan duk pakak dengan tok laki, jangan duk pakak dengan anak. Bagi hak seleheng dengan bagi hak seleheng dengan agama. Hak terus pakatinya iaitu barang yang jadi kebajikan. Give hak kita. Pakak kita pergi pakak pergi sejek ke kalau anak-anak jatuh ada sekali dengan pok dia. Pergi pakak pergi sejek tu sepakat tu buat benda yang kebajikan. Deh. Maka atas berbuat dosa dan berseteru-seteru. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan. Sangat besarlah kesalahan dan sangat besarlah kejahatan pada sisi Allah SWT ni daripada pekerjaan lelaki yang mengikut kata isterinya dalam menyalahi akan syariat. Di sisi mata Allah, di sisi Allah lebih jahatlah orang jong Allah kau bini, jong wak dengan barang nyelehing dengan agama. Jong Allah kau bini ni bukan jong Allah dengan basuh baju. Bukan kata dia kita basuh baju kau bini tu kita halah kau bini kita, bukan. Hak tu kerjaan kita. Basuh baju, basuh kain, buat nasi, beli, semua kerjaan kita. Yang bini buat tu bini tolong kita. Kena wipeh lagu tu. Bukan kata klik mari. Nasi tak ada ni, bapa tak nak gitu gini. Kerjaan tu kalau kita buat bukan menunjuk di atas kata kita halah ke bini kita. Tapi menunjuk di atas kata kita buat kerjaan kita. Tu. Sebab kerjaan menano, kerjaan apa? Kerjaan kita, kerjaan tu lelaki. Pandai nak ambil anak orang mari pergi kenapa nak menano lah. Nah. Kata gapo pula dah pelik pula dah ni kita kena menano ada cari duit. Hak sungguh ya lagu tu. Nabi kita ke jahit kasut diri. Tak suruh bini. Tapung kain hak tempat lu berdiri tak suruh bini. Ni Nabi kita. Kita luar cari tak jahit lagi kau. 3 hari dah nak bakar. Bini ni nak royak kata bini ni kelik mari ni. Demo kelik mari letih, demo letih. Kita duduk rumah kerja 1000 perkara tak sudah-sudah. Lagi. Nah. Sampai tu seorang orang jatuh tu yang kelik mari rumah dia. Yang mari tengok. Lah petih dah duduk ngacuk tidur lagi. Dia kata ke bini dia. Petih dah duduk dalam cuk tidur lagi. Tak mandi lah. Tak mandi, tak gapo. Petih dah duduk dalam cuk tidur lagi. Orang nak masuk malam pula tak gaduh dengan nak mandi tak gaduh apa. Bila dia tengok sepatut tem kena terima kasih kat aku. Anak mung 2 orang tu yang nyawa. Yang nyawa tak ada. Cara kat anak tu tak ada dah. Mai tanya demo kelip lah duduk dalam cuk tidur lagi. Demo tak tahu selepas daripada demo turun rumah tu sini tak tidur kali.
Tak boleh tidur, tak boleh berehat, tak boleh berhenti. Sudah anak ni nak go tu. Mandi anak ni, sudah mandi anak ni. Bubuh lendo anak ni tidur. Pisah anak ni pula, sudah pisah anak ni tidur. Anak ni tak ada nak leno baik. Kita kena tubik gi basuh kain tak ada sudah. Anak tiak tubik mari ayung doh. Dia mau sedap-sedap. Duk cuk tidur lagi. Deh, nak royak kata kerja Argentina ni terlebih penat daripada kerja jate. Deh. Penat dengan sakit kepala, sakit otak semua ni orang Tina belaka. Sabit tu kena hormat kepada dia. Tapi bukan Allah. Kena hormat. Kena kehormatan kepada dia. Kena haikiat orang panggil deh. Kena haikiat. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak kena benarlah daripada pekerja orang jatuh yang mengikut kata isteri, bini kata kane, bini kata kiri, sedekah dia menyalahi dengan agama Tuhan. Ini tak baik deh. Ingat-ingatlah jangan halah betul hak selehing dengan agama. Kalau betul hak tak selehing dengan agama tak apa. Deh. Seperti kata Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Seperti kata Hasan Basri. Seorang waliullah. Dia kata lagu mana? Tak ada baris, tak erti nak baca. Kita baca arti selalu deh. Tak ada nak bubuh baris. Demi Allah Ta'ala, tiada pagi-pagi seorang lelaki yang mengikut ia akan isterinya di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi, malaikat menarikkan akan dia oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Seorang-orang jatuh yang dia sana tu heran kata isteri dia, sedekah barang isteri dia buat tu, hak dia sepakat dia tak apa tu, barang hak Tuhan marah, menyeleheng dengan hawa nafsu, menyeleheng dengan agama Tuhan. Dek. Sehingga siapa dia turut orang nafsu bini dia. Saat ni deh. Orang lagu ni Tuhan kata Tuhan nak tarik akan dia ke dalam api neraka. Tuhan nak tarik masuk api neraka. Biasanya turut orang tak tahu gapo. Biasanya turut orang hati bini tak tahu gapo. Bini nak go tu, tak apa. Bini nak buat go ni, tak apa. Tak kira Tuhan marah, Nabi tak kena, tak kira. Ni Tuhan marah deh. Deh. Satu kala yang waktu jadi kita jatuh fitnah ni kuat, jadi boleh tu orang bini kuat ni salah satu daripadanya orang prakop nak waktu jadi orang panggil kata nak waktu jadi kita boleh tu orang bini kita ni adalah harta. Apabila ada harta boleh buat belaka. Deh. Bini nak baju 13 hari boleh bui. Deh. Asal penuh harga, penuh nafsu bini kita boleh. Kita tak cara dah. Agama boleh ke agama tak boleh ke dak deh. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Seorang jatuh tak dapat kemenangan. Yani tak dapat selamat, tak dapat kemenangan kalau dia jatuh jadi milik bagi seorang orang tina. Sungguhnya Allah SWT orang tina duduk dalam milik orang jatuh. Tapi sekarang learning orang jatuh duduk dalam milik orang tina. Nak gimana kena royak. Atau lah kita royak kita ngepek. Sekita nak pergi lain, nak pergi situ sini kita tak royak lagi tak laki kita. Tak minta izin, tak laki nak marah tak berani. Kalau kita marah tengah hari ni, petang ni kita tak kena makan nasi dah. Belalah ya nak gimana ya kelik dah, tak kena tanya lah. Tapi satu lelaki ni kalau kelik tengah malas, isa lama dah tak kelik lagi. Bobe rabi ni. Gimana? Tak royak ni. Dia duduk ke datai ya. Tak royak nak duduk ke datai, kita tunggu lapar nasi ke dedek dah anak nu sampai negara tidur dah. Ngepek. Si tok lelaki nak gimana-mana lah ni kena royak. Kita malu kau orang-orang mari ni. Orang tanya tok lelaki gimana kita tak boleh nak royak, kita tak pandai nak royak ni. Kena royak lah kau kita. Si kita pergi tak royak kau tok lelaki. Dek. Gi nak tak apa, nak dekat peh tu yo tak kena royak kali. Kita bukan pergi buat barang jahat. Kita bukan pergi buat barang berdosa. Kita pergi beli di nak. Dek. Tak kena royak pun tak apa peh. Ni fikiran kita. Si tok lelaki tak segi buat kejahatan pun kena royak kau kita. Tak royak asal pergi. Nak pergi mana-mana kena minta izin. Si tok lelaki tu kena minta izin.
Boleh kodok ni, hamba nak pergi keluar ni. Deh. Boleh kodok ni, hamba nak pergi situ dengan saing ni. Kena tanya, kena minta izin. Sesungguhnya molek ya baru, royak gitu tu. Tapi jangan jatuh jadi kita duduk bawah milik dia. Bermakna kita terpaksa kena buat lagu tu buat tak kita halah ke dia. Ni tu hai marah. Tak ada kemenangnya jatuh lagu ni deh. Kena backing sikit. Deh. Kena backing sikit. Backing pun kena backing kena cara lah. Backing tak kena cara ni tu hai marah ke dia pula. Deh. Biasanya backing tak kena cara ni panah daripada kerja mari duk panah tahu moh ni bukan dia deh. Ni tu hai marah deh. Bikat tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sikit lagi deh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Imam Ghazali hanya sesungguhnya ta'asa abdaz zaujah artinya benasalah dan jahatlah lelaki yang jadi hamba bagi isterinya. Jahat. Saya kata benasa, puno. Orang jahat biasanya jadi hamba. Wika orang tino. Deh. Bersabda Nabi SAW. Nabi biasa bersabda. Nabi kata apa? Akan yang demikian itu orang tino jatuh jadi hamba bagi orang jahat. Orang tino ni. Orang jahat jatuh jadi hamba bagi orang tino ni. Nabi biasa kecek hani. Nabi kata kerana bahawasanya sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang lelaki akan isterinya di dalam suatu perkara yang disukai oleh hawa nafsunya, tok laki tu orang bini nak kara benda, asal ke benda tu kena hati dengan hawa nafsu bini dia. Maka iaitu jadi hamba bagi isteri tu, orang panggil jadi hamba isteri, tak berani nak kat. Tak berani nak kata gapo, tak berani nak ngepek, tak berani nak marah, tak berani nak lari, tak berani nak murih. Ni orang panggil hamba lah ni. Maka sesungguhnya Nabi kata binasalah ia punuh ya. Dia punuhlah dia. Kerana bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala tu menjadikan isteri asasilahnya tu jadi orang tino tu, isteri tu seperti miliknya di dalam pemerintahannya. Sungguh Allah Ta'ala jadi orang tino ni duduk bawah milik jaga etok laki. Maka apabila miliknya oleh seorang laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut isteri, maka sesungguhnya jadi balik. Jadi terbalik pekerja itu jadi pengulu akan hamba dan jadi hamba akan pengulu. Lalu dah. Jadi balik kerja Tuhan sungguh. Bini kena duduk bawah jaga etok laki. Tapi kita pergi balik jong bini kita nak kara benda sehingga siapa kita tak wani nak kak bagi hak seleheng dengan agama pun. Jadi supaya seolah-olah Tuhan nak ayat kata hamba jadi tuai bagi hamba tu jadi pengulu bagi tuai dia. Dan pengulu tu jadi hamba bagi hamba dia. Jadi balik deh. Balik tu Allah Ta'ala marah tu. Jadi terbalik pekerja itu. Jadi pengulu akan hamba dan jadi hamba akan pengulu. Hamba tu jadi pengulu. Pengulu tu jadi hamba. Maka yang demikian itu jadi benasa lah. Lagu tu lah. Hak tu lah. Bok tu lah. Bok duduk jong tu. Jadi benasa. Jong bagi hak tu yang marah tu. Jadi benasa. Intihar. Tempat bertis tu. Kita main ngaji minggu depan pula lah. Dari kerana inilah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersalah oleh kamu akan perempuan dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu tu yang menyalahi akan syariat tu kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu tu dapat berkat. Kita kak satu-satu kara hak bini kita nak buat tu yang jadi seleheng dengan agama tu kita wani kak tu berkat. Sayyidina Umar kata tu jadi berkat, kerja tu jadi berkat tu. Nak wi berkat kerja kena wani kak. Tak kena takut kau ngepek. Kau yo ngepek pun. Takut kau tu hai lagi. Kena fikir lagi tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hak mana kita dengar hari ni, hak mana kita dapat amal, kita amal lah. Hak mana kita tak dapat amal lagi, kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan buka hidayah kepada kita insya-Allah. Hari ni kita dapat mari dah, kita
azal dalam hati kita bahawasanya minggu depan ni minta ya Allah akad aku seperti mana minggu ni, insyaallah kita akan dapat mengaji sehingga sampai akhir ayat kita. Selagi mana aku tak mati, selagi itulah aku nak menuntut ilmu. Pasal Nabi dan Allah pun pesan wajib kita kena menuntut ilmu. Allah kata kena ngaji semenjak daripada duk lendo sampai kali ialah hak deh. Kena ngaji. Kalau tak ngaji tak ada alasan, tak ada Allah nak goyak ke Tuhan lagu mana. Tanya kata bapa mung semaya lagu ni buka surat catatan amalan daripada masa Allah tengok ibadat semaya kita, bapa mau semaya lagu ni. Aku tak ada nak ni semaya lagu ni. Kita pun jawab, kita semaya lagu ni buat kita tak pandai. Bapa tak pandai, tak ngaji kau. Tak ada tok guru kau. Ada tok guru. Di kampung tak ada orang yang ngajar kau. Ada orang yang ngajar. Bapa tak ngaji. Jawab ke apa? Jawab malah lah tok gi kan. Nah, orang lain kerja banyak lebih daripada kita. Dia mau boleh tinggal kerja dia mau boleh mengaji. Apa tu dengan kita yang tak boleh main ngaji? Kita nak jawab soalan tu lagu mana? Malah tah dunia tak apa cuk. Mu malah ikalah asagilah. Tu tah dunia. Di akhirat malah buat tak pandai buat malah ngakalah kita. Nah, tempat suk kita adalah neraka. Neraka ni bukan barang yang boleh teramai sebab cepat. Dok deh. Tak sedap lebih dahsyat. Azab di dalam neraka ni kita tak tertahan, kita tak boleh nak tahan dah. Sebab tu kita kena usahalah ngaji, usaha belajar, tak boleh main ngaji di cara langsung pun kita ngaji secara dalam telefon insya-Allah dah. Sebab tu kita kena pakat-pakat usaha, kena azab putus kita boleh ngaji nak minggulah dah supaya kita nak jadi alasan kepada Allah SWT pada hari akhirat nanti insya-Allah. Kita selawat, kita kata majlis Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم يا دائم فضل على البريه يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجيه واغفر لنا يا زال علا في هذه الليله وكلة الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.